قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ilmu usuluddin mengikut aturan Ahlus Sunnah dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia, lagi mudah bicaraannya dan sederhana ibaratnya dan cakapannya. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung kembali bacaan kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, karangan Bapa Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pendahuluan yang mana muallif ataupun pengarang sedang memberitahu kepada kita ba'ith dia mengarang risalah pendek ini. Apa sebab kenapa dia menulis sebuah risalah yang ringkas ini? Jadi dia beritahu dalam pertemuan yang lepas kita dah baca, dia beritahu semua tu adalah daripada permintaan kawan-kawan dia supaya dia menulis satu risalah yang di dalam risalah tu diminta oleh kawan-kawan dia supaya dia nyatakan agama. Dia tulis di dalam tu segala rukun-rukun Islam, segala rukun-rukun iman, segala rukun ihsan. Kemudian dia suruh juga menghuraikan segala hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Setakat tu kita baca hari tu. Lepas tu huraian dia depan lah satu-satu dia akan sebutlah huraian dia. Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Kemudian dia akan hurai pada kita hukum syarak tu macam mana, hukum adat tu macam mana, hukum akal tu macam mana. Nak masuk kepada sifat wajib bagi Allah Ta'ala tu lambat lagi lah. Kalau yang versi Jawi ni, muka surat 14 tu baru masuk sifat wujud bagi Allah Ta'ala. Sempat ke tidak tak tahu. Saya ada 10 tahun je lagi dalam perkhidmatan di Kuala Lumpur ni. Habis perkhidmatan di Kuala Lumpur, kita balik negeri asal lah. Tu pun kalau panjang umur. Jadi muka surat 14, kita duduk di muka surat 3. Nak tambah hari berasa nak enjoy. Jadi cukuplah sekali sebulan. Baik. Jadi dah cerita sebelum daripada ni, antara yang diminta supaya ditulis, dimasukkan dalam kitab dia ni, dalam risalah dia ni ialah hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal. 3 benda ni kena clear. Tak clear celaru. Ada seorang sahabat, dia bercakap contoh, dia makan nasi 2 pinggan. Dia kata, kenyang sungguh makan nasi 2 pinggan. Maka kawan yang seorang lagi dengar, dia mengaji juga. Mengaji usuluddin juga. Mengaji akidah juga. Dia kata, kafir mung. Sebab apa? Sebab musandar dia nasi mengenyangkan. Tengok. Padahal yang bercakap kata, aku makan nasi kenyang sungguh 2 pinggan tu, yang tu menggunakan hukum adat. Adapun yang kata kafir tu dia pakai hukum syarak. Tu beza tu. Kena beringat tu. Orang bercakap dengan kita, tengok dia pakai hukum apa? Hukum adat ke, hukum akal ke, ataupun hukum syarak. Biar pandai.
Silap-silap kita tak pandai, kita kata orang tu kafir, kak jawab dia kita kafir. Sebab dia pakai hukum adat. Oh, dia kata hilang sungguh pening tadi dia tu. Makan 2 biji Panadol. Tu hukum adat. Kebiasaan yang duk berlaku dalam adat berulang kali dicuba, maka natijahnya sama. Orang ni makan nasi 2 pinggan, kenyang. Yang ni pula makan nasi 2 pinggan, kenyang. Berulang kali dicuba, maka natijahnya sama. Kenyang belaka makan nasi 2 pinggan. Maka hukum adat buat keputusan, makan nasi 2 pinggan tu kenyang, wajib pada adat. Tu wajib pada adat. Mustahil lah makan nasi 2 pinggan tak kenyang. Tu lawan dia. Tu. Adapun orang yang mengatakan kafir, dia tengok kawan ni bercakap sandar pada nasi. Ya, sungguh zahir perkataan. Tapi tak salah kita bercakap zahir perkataan kita mengatakan nasi itulah seolah-olah mengenyangkan. Dalam hati kita tak ada pun iktikad macam tu. Tapi bila orang tak mengaji ni, jawab dia hukum terus kawan ni kafir. Maka bahaya. Saya sebut contoh ni. Jangan duk berlakulah di kalangan kita orang mengaji. Bila kata kafir pada orang yang cakap demikian, maka kufur tu balik semula pada kita. Implikasi dia besar lah. Bila kita yang mengatakan orang tu kafir, orang tu tak kafir, kita kafir. Habis amal ibadat. Habis satu amal ibadat itu. Lepas tu, kalau kita ni seorang suami, ada bini dah, terfarak, terpisah, serta merta. Gitu. Lepas tu, dia bercakap dengan tak mengaji, tak sedar tu. Balik bersama dengan bini, zina. Boleh anak zina. Tu suruh ngaji tu. Tak turun juga. Tu. Nak sebut. Benda bahaya. Benda ni boleh jadi tak berlaku di kalangan kita. Ada tempat-tempat tertentu begitu. Dia dengar orang bercakap je, dia kata, kafir mu bercakap begitu. Kita bercakap atas adat. Hukum adat ni sebut dah kan ada 3. Hukum adat ada wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Wajib situ maknanya mesti. Gitu. Bukan wajib sebagaimana yang tuan-tuan faham dalam fiqh tu. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Bukan wajib tu. Tu wajib pada fiqh. Sunat pada fiqh. Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Tu wajib sunat pada fiqh. Ni dalam usuluddin. Dalam usuluddin, wajib tu maknanya mesti. Kalau kita ambil api, cucuh di benda kering, maka kebiasaan adat duduk buat, natijah dia sama, terbakar. Maka adat mengatakan, api bila cucuh pada benda kering, wajib terbakar. Tapi bila tanya pada akal, akal kata boleh aja terbakar, boleh tak terbakar. Akal dia mikir gitu, cara akal. Dia tengok pada kudrat Tuhan, maka dia kata boleh aja terbakar, boleh tak terbakar. Maka pada akal harus pada akal terbakar dan harus tak terbakar. Tanya pada syariat, pada syarak kata harus juga. Harus terbakar kalau Allah Ta'ala nak terbakar. Dan harus juga tak terbakar, buktinya baca surah yang menceritakan Nabi Allah Ibrahim AS. Tak terbakar. Maka syarak pun kata tak terbakar. Terbakar tak terbakar tu harus saja di sisi syarak. Tu biar jelas. Dia main 2-3 hukum tu kadang-kadang pening juga. Nak boleh kau biasa. Bila dah biasa tak ada apa. Cuma nak sebutnya, hukum syarak pun dalam ilmu ni ada 3. Wajib pada syarak, mustahil pada syarak, harus pada syarak. Hukum adat pun begitu juga. Wajib pada adat,
harus pada adat, mustahil pada adat. Akal pun begitu juga. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Contoh, mati hidup balik. Mati hidup balik. Kalau tanya adat kata mustahil. Sebab kebiasaan yang kita duk tengok, orang mati tak ada dah hidup. Tak ada lagi lah dalam sejarah kita duk hidup ni selama 40 tahun kau tuan-tuan hidup, 50 tahun kau, tak ada lagi lah kita bertemu ada orang mati hidup balik. Tak ada. Maka adat menghukumkan mustahil hidup balik. Tapi kalau tanya pada akal kata harus. Boleh saja Allah Ta'ala nak menghidupkan semula, boleh juga Allah Ta'ala tak nak menghidupkan dah. Boleh juga. Tu kata akal harus. Tapi bila tengok pada hukum syarak, mari ayat Quran cerita akan dibangkitkan. Banyak ayat Quran cerita manusia yang mati akan dibangkitkan. Dalam surah Yasin banyak ayat cerita tentang orang mati akan dibangkitkan semula, dibalas pula nanti di akhirat. Maka pada syarak wajib. Wajib pada syarak manusia yang mati hidup semula. Itu beza 2-3 hukum tu. Nanti depan nanti dia ceritalah secara terperincinya. Cuma sini kita lalu dulu. Biar jelas antara hukum syarak dengan hukum adat dan hukum akal. Isra' dan Mi'raj contohnya. Isra' dan Mi'raj. Berapa lama Nabi pergi daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Mekah? Berapa lama? Tak sampai 1 malam. Adat memang kata mustahil lah. Sebab orang duduk pergi daripada Mekah ke Palestin sebulan perjalanan. Pergi saja, balik sebulan pula. Maknanya makan masa 2 bulan. Tiba-tiba Nabi pergi, dicerita oleh Allah Ta'ala lailan. Lailan ni maknanya 1 juzuk daripada malam. Bukan sepanjang malam, 1 juzuk je daripada malam. Bila tak berlaku pada adat kebiasaan gitu, natijah orang pergi ke Palestin, orang pergi ke Baitul Maqdis, tak ada orang pergi dalam sejuzuk daripada malam. Duk biasa pergi sebulan lebih, balik sebulan pula. Maka mustahil lah pada adat. Tu yang orang kafir Quraisy duk kata nipu, duk kata bohong dan sebagainya, apa yang dicerita oleh Rasulullah tu sebab dia letak di adat. Pada adat kebiasaan mereka duk pergi musafir, pergi meniaga ke bumi Syam, ambil masa sebulan. Tak pernah berlaku lagi walau 1 hari, tak pernah berlaku. Apatah lagi lebih pendek daripada tu. Maka sebab tu dia kata Muhammad menipu dah, sebab tu dia pergi cari Abu Bakar As-Siddiq pula. Dia kata membermu ni buat cerita dah, menipu dah. Pergi cerita kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan harapan Abu Bakar pun akan lari daripada Muhammad, tak beriman dengan baginda Nabi. Senang je Abu Bakar tak berfikir secara adat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, betul kau yang cerita pada kamu itu ialah Muhammad? Mau dengar dia cerita sendiri? Ya, dia cerita sendiri. Dia pergi ke Masjidil Aqsa, dia naik ke Sidratul Muntaha sejuzuk daripada malam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau dia kata dia pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik semula ke Mekah, tak sampai 1 malam, kalau dia cerita yang tu aku percaya, bahkan kalau dia cerita lebih pelik daripada tu pun aku percaya. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu dia layak digelar sebagai Siddiq. Sangat-sangat membenarkan. Sebab dia bukan lihat pada adat. Dia melihat pada hukum syarak dan hukum akal. Akal tak mustahil. Manusia boleh pergi. Tak boleh kan? Orang duk bagi contoh kan, kalau tuan-tuan dengar peristiwa Isra' Mi'raj, orang biasa bagi contoh. Seekor semut duduk dalam poket seorang asatizah. Asatizah tu mari daripada mana? Mari daripada Kuala Lumpur.
Dijemput untuk berceramah di mana? Di pantai timur. Tiket flight dibeli oleh apa? Oleh penaja dia. Gi balik hari yang sama. Semua tu gi naik duduk dalam poket tu. Tahu-tahu siapa mana dah kita ni. Dengar bahasa percakapan Terengganu pula. Pas habis ceramah dia pun balik semula. Duduk dalam rumah pula. Sebab buka baju duduk dalam rumah tu pula bertemu dengan member dia. Member dia kata, apa yang pergi tadi kata, aku tadi pergi ke Terengganu dah. Mana member dia nak percaya sebab apa? Adat kebiasaan kita. Duk melangkah ni pun jalan slow-slow. Mu kata mu sampai Terengganu. Tak percaya. Boleh jadi dia jawab, mu ni penipu. Ya, adat semua. Tapi kalau tak diakal, harus saja satu perjalanan. Sebab apa? Bukan aku pergi sendiri. Aku duduk dalam poket dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Subhanalladzi asra bi'abdi. Dia yang memperjalankan. Akan tengok pada kudrat Allah Ta'ala, maka boleh saja Allah Ta'ala nak perjalankan sesingkat itu, bahkan lebih singkat daripada itu pun boleh. Apatah lagi syarak datangkan dengan dalil, dengan bukti ayat Quran lagi, maka yang tu pada syarak wajiblah berlaku sebagai mukjizat ataupun sebagai khasais yang apa, yang Allah Taala sengaja datangkan pada baginda Nabi. Baik, tu beza hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal. Jadi kalau tengah dengar orang bercakap, tengok dulu, tanya dia, mu bercakap ni atas hukum apa ni? Nampaklah sikit ngaji kan. Mu bercakap ni atas hukum apa ni? Kenyang sungguh, hilang sungguh dahaga minum air ni. Tanya dia, mu bercakap ni atas hukum apa ni? Hukum syarak hukum syarak betul. Tak betul tu. Sebab apa? Boleh jadi minum, buat apa? Boleh jadi kenyang, boleh jadi hilang dahaga, boleh jadi tak hilang dahaga. Sebab yang menghilangkan dahaga tu bukan air, yang mengenyang tu bukan nasi. Sebab tu tak boleh mari 2 kali, mic tak bunyi. Baik, mana tadi? Saja tuan-tuan. Takut tuan-tuan mengantuk ya. Mana tadi? Jadi pada syarak, salahlah kalau dia kata gitu. Kena betul. Sebab apa? Sebab yang kita ambil tu adalah asbab je. Nasi itu asbab kepada mengenyangkan, air itu asbab kepada menghilangkan haus. Adapun musabbibul asbabnya ialah Allah Ta'ala. Kalau dia kata hukum syarak, enggak, jawab dia kena betul lah. Tak betul. Tapi kalau dia kata hukum adat, ya. Sebab tak pernah berlaku natijah orang minum air 1 jak tak hilang haus. Mesti hilanglah hausnya. Walaupun ada juga berlaku jarang-jarang. Tapi adat ni diikut kebiasaan. Kebiasaan. Ada juga orang makan nasi 2 pinggan tak kenyang. Nak macam mana dia kerja buruh rumah. 2 pinggan. Kita setengah pinggan kenyang dah. Nak macam mana kita kerja dalam aircon. Setengah pinggan cukup dah kita. Dia 2 pinggan tak kenyang lagi. Tapi adakah boleh diiktiraf oleh adat? Taklah, jarang-jarang berlaku. Itu yang dipanggil khawarikul adah. Benda-benda yang mencarikan adat. Pelik mu ni 2 pinggan tak kenyang lagi. Tengok belakang dia ada hatu ke? Kok ada hatu. Mu suat nampak suat mulut pada ada suat alik belakang tu. Belah belakang tu duk makan nasi juga. Baik. Mana tadi? Tu satu. Antara yang diminta supaya Babo Zik ni tulis dalam risalah dia ni, iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Kitab Misbah ni istimewa sikit kalau nak banding dengan kitab Faridah. Dalam kitab Faridah dia tak sebut hukum adat. Kitab ni walaupun kecil dia sebut 3 hukum. Hukum syarak ada, hukum adat pun ada, hukum akal pun ada. Tu biasa duk baca dalam alam Nusantara kita ni 2 kitab tu lah. Kalau boleh gabung 2-2 tu cantik. Kitab Misbah pun baca, kitab Faridah pun baca. Habis 2 tu mantaplah akidah tuan-tuan. Marilah kok mana pun dia tak goget tu. Tahu goget? Maknanya tak bergoyang lah tu. Mantap kita punya kedudukan dia.
Baik. Dan ilmu usuluddin. Diminta juga supaya dia sebut dalam kitab dia ni, dalam risalah dia ni, tentang ilmu usuluddin mengikut aturan Ahlus Sunnah. Dia nak gitu. Tak nak ikut aturan lain daripada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ni maknanya As-Sawadul A'zam lah. Kalau riwayat apa dalam hadis Nabi, Nabi menggunakan istilah As-Sawadul A'zam. Maknanya sekelompok besar daripada umat aku berpegang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sifat 20. Sifat 20 wajib bagi Allah Ta'ala ada 20. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala ada 20. Satu sifat harus bagi Allah Ta'ala 41 bagi Allah Ta'ala. Menghuraikan kalimah La ilaha illallah 41. Lepas tu Muhammadur Rasulullah 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, 1 sifat harus bagi Nabi dan Rasul. Ada 9. Campur 2 tu jadilah 50 wajib aini. Wajib aini. Maknanya wajib atas tiap-tiap mukallaf kena tahu. Tahu tu secara ijmal. Kita orang awam tahu secara ijmal. Maknanya boleh bawa mari dalil secara akli. Paling-paling tidak. Secara akal boleh bawa datang dalil. Sebut Allah Ta'ala ni wujud. Mustahil Allah Ta'ala ni adam, tiada. Buktinya, boleh mari. Dalilnya adanya alam ni. Kalau alam tu pun kita tak boleh bawa datang dalil, maknanya kita ni beriman secara taklid, ikut-ikutan. I'tiqad secara taklid tak sah. Kena ingat, i'tiqad secara taklid tak sah. Allah ni wujud ke tak? Wujud. Mu tahu mana wujud? Tahu. Mu tahu mana kata Allah Ta'ala ni wujud? Aku dengar orang kata ada. Tak boleh gitu. Tak sah iman. Kita duk berasa kita beriman dah. Kita tak boleh bawa dalil walaupun dalil akli, dalil akal, dalil logik. Tak boleh bawa datang. Tak sah iman. Sebab apa? Kita ikut-ikutan. Akidah tak boleh ikut-ikutan. Paling tidak kena tahu dalil secara ijmal. Untuk orang nak mengajar, dia kena tahu secara tafsil. Terperinci. Bukan nak mengajar saja. Satu-satu kawasan tu mesti ada seorang yang boleh hurai. Maknanya kalau timbul muskil, ada seorang boleh hurai secara tafsil. Secara terperinci. Kalau tak ada dalam kawasan 2 marhalah, maknanya kawasan tersebut dosa belaka. Kena ingat tu fardu kifayah gitu. Paling-paling tidak kena ada seorang. Tu yang kita atas anak kita mengajar agama tu. Nak pelepah tu kawasan Sentul ni seorang pun tak ada. Apa yang didakwa oleh fulan bin fulan contohnya. Tak ada seorang boleh tepis, tak ada seorang boleh tolak. Nak harap pada kita mengaji dak dah kita. Kitab pun tak ada, orang mengajar kita tidur contoh. Tak boleh jawab dah kita. Patut nak agak pada siapa? Kena ada seorang. Siapa dia? Tak ada orang jawab dia, pakak tanggung dosa. Tu fardu kifayah dia panggil. Kalau fardu ain ni atas diri masing-masing. Atas diri masing-masing. Mengaji ilmu ni siapa nak bunyi payah. Bunyi ta'alluq pula kan? Lagilah payah dia kata mengaji. Payah tak mengaji lagi. Nak suruh mudah dah. Mengaji dah lagi payah dah. Cuba kalau anak kata payahlah matematik. Mengaji dah lagi. Pandai pula dia jawab ke anak dia. Tapi dia jawab gitu juga. Tak mengaji lagi kata payah dah. Tak mengaji lagi kata dah. Ni ilmu falsafah semua ni dia kata. Falsafah kok mana? Ayat Quran penuh tentang tauhid ni. Daripada Quran, daripada hadis, sandaran dia. Falsafah kok mana? Kita tak masuk dalam lagi. Sebab tu kita duk kata falsafah tu. Kita dengar orang kata falsafah. Masuk dalam tengok. Semua ada sandaran ayat Quran.
Ada sandaran hadis. Dah kalau ada sandaran ayat Quran dan hadis, falsafah kok mana lagi? Tu masalah kita lah. Jadi biar kita yang mengaji ni bolehlah buat mari dalil nakli dan juga akli. Paling-paling tidak akli, akal kita boleh mendatangkan dalil. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia. Dia nak gitu. Maknanya risalah ni risalah yang pendek. Lepas tu huraian dia pun terang. Lepas tu bila dibaca mudah untuk difahami. Lepas tu dia kata, lagi mudah bicaraannya dan sederhana ibaratnya dan cakapannya. Ibarat dan cakapan tu mudah samalah. Dipanggil ataf bayan. Ibaratnya dan cakapannya. Tu dia minta supaya Baba Zik tulis dalam kitab dia ni menggunakan bahasa yang mudah-mudah. Kalau bahasa yang susah, payah nak faham. Ada jenis kitab macam tu. Rumi. Ditulis tu dengan bahasa yang rumi. Payah nak faham. Jadi dia minta guna bahasa yang mudah-mudah. Supaya kita orang awam ni baca mudah untuk faham. Mudah untuk hadam. Baik. Jadi, serta mendatangkan pula dalil-dalil yang nakli. Dalil-dalil nakli ni, dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran. Itu dalil nakli. Yang dipindah daripada Al-Quran. Itu dipanggil dalil nakli. Nama ada Quran ataupun daripada hadis. Itu dalil nakli. Disalin daripada Quran, disalin daripada hadis. Dan juga dimasukkan dalil akli, dalil akal, maknanya dalil logik akal. Bubuh sekali dalam ni. Maknanya bila kita baca selesailah tuntutan fardu ain. Orang tanya kod logik akal pun kita boleh jawab. Orang tanya kod akli pun, kod nakli, kod dalil saling Quran hadis pun kita boleh bagi tahu. Bila dah khatam kitab ni. Maka dengan tuntutan itu, setelah dia cerita sahabat-sahabat dia minta tulis dalam kitab ni begini, maka dia kata dengan tuntutan itu aku pun memikir dan renung. Berapa lama ni dia duduk mikir, duduk menung ni? Berbulan-bulan. Tengok ulama itu. Tawaduknya dia padahal benda duduk dalam dada ya. Buat keluar, saling balik je, tulis di kertas je. Benda duduk dalam dada dah. Tapi dia kata dia menung, dia mikir tu berbulan-bulan. Sebab apa tu? Tidak nak ajalah. Tak nak gopoh. Sebab gopoh ni perangai iblis. Perangai syaitan. Al-ajalatu minas syaitan. Tuwatta'anni minallah. Ajalah ni daripada syaitan. Sebab tu dia mikir, dia duduk menung dulu, istikharah dulu, minta dengan Allah Ta'ala. Molek kau ni aku terima saranan ni. Tulis risalah yang pendek ni, permintaan daripada kawan-kawan sahabat-sahabat ni. Sebulan dia duduk mikir. Bahkan dia sebut sini berbulan-bulan masanya. Baik, kemudian dia kata tiba-tiba diilhamkan akan daku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu kerana mereka itu kawan-kawan tu sangka baik dengan daku. Itu dia mari ilham gitu. Dia mari ilham permintaan yang dibuat oleh sahabat-sahabat dia tu. Teman-teman, rakan-rakan dia tu adalah permintaan yang baik. Kalau dia mikir itu adalah saham dia. Daripada permintaan sahabat kawan-kawan dia tu, siapa kau hari ni kita boleh baca lagi kitab dia. Kalau tak ada permintaan daripada sahabat dia ni, tak siapa kau kita. Benda duduk dalam dada dia lah. Duduk dalam dada Baba Zik. Mati dia, tak ada lah peninggalan. Tapi bila dia mikir, dia tinggal dalam bentuk tulisan, untuk anak-anak akan datang. Kita yang mari kemudian ni, boleh tilik baca lagi penulisan dia, maka setiap huruf yang dia tulis, natijahnya daripada kita baca tu kita kenal Allah.
maka inilah ilmu paling afdal. Ni ilmu paling afdal sekali. Sebab ilmu ni bawa kita mengenal pencipta. Kita tak kenal pencipta, main-main dalam hidup. Kita tak kenal pencipta, saya sebut dah. Walaupun di depan kita ada mayat mati, sebut mulut inna lillah. Tapi duk berasa hak mati tu ialah mati. Kita tak mati. Dalam hati tak berasa yang kita ni akan mati juga. Kalau berasa dia mari insaf. Tak insaf juga duk galik situ. Duk sedak dengan dunia situ. Tak semayang situlah. Tak mengaji situlah. Tak beramal situlah. Padahal mayat duduk depan mata, mulut duduk sebut innalillah, dalam grup duduk atas mesej atau duduk atas emoji apa. Duduk atas stiker innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan setakat tu je. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Fatihah lagi bawah tu. Tapi dalam hati tak berasa yang kita pun nak mati juga. Kalau mari berasa, gak jawab dia berubah serta merta. Ni ilmu ni perlu ni. Bawa kita mengenal kita ni siapa. Allah Ta'ala ni siapa. Maka bila kita kenal Allah, maka itulah ilmu yang paling afdal sekali. Lepas dia tulis berapa patah kalimah yang ada dalam kitab dia ni. Setiap patah yang membawa orang itu mengenal Allah Ta'ala, kebajikan pada dia. Dia dah meninggal lama dah. Jariyah pada penulis tu. Kita pun boleh buat juga jariah. Ajar pada anak kita pula. Kebajikan-kebajikan ataupun ilmu-ilmu yang kita belajar. Ajar pada anak kita, pada bini kita. Itu jariah. Melalui jalan kita lah anak kita kenal pencipta dia. Kenal Allah. Tak payah buka kitab, sebut Allah dia. Itu yang bila lahir-lahir je, sebut Allah di telinga dia. Biar dia tahu dia tu hamba Allah. Lahir tu dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah. Mu mari sini jadi hamba Allah. Pendengarkan dia di telinga kanan kalimah Allah, di telinga kiri kalimah Allah. Lepas tu bila dia besar, ajar dia dengan kalimah Allah. Jangan buat gini, Allah marah. Jangan cakap ke dia, jangan buat gini, ayah marah. Takut ke ayah? Jawab dia. Tak ada ayah, tak takutlah. Jangan buat gini, Allah tak bagi. Berdosa, masuk neraka. Gitu. Dia takut benda mana tu? Benda gaib belaka. Tapi dia beriman dengan benda gaib. Dia beriman dengan neraka, dia beriman dengan seksa, beriman dengan dosa, walaupun dia tak nampak. Umur berapa? Baru 3-4 tahun. Ajar daripada kecil. Kalau tidak, siapa ketua? Kita tua dah. Tak takut dosa lagi. Kita tua dah. Sebab apa? Tak hadam ataupun tak sebati dosa tu dengan kita. Lepas jatuh dulu, baru teringat dosa. Ada orang jatuh tak sedar-sedar. Jatuh sejatuh-jatuh. Lalai selalai-lalai je. Tak ingat pada mati langsung. Tu na'udzubillah. Tu bahaya tak sedar. Bahaya tak sedar. Sedar tak apa. Sebab orang tak sedar bahaya. Tak sedar ni gak antara gi teruk ataupun sedar pula. Itu ya. Saya ni nak beritahu kepada ahli keluarga sekalian, doktor-doktor pakar dah bermesyuarat buat keputusan si fulan bin si fulan, ya tuan ni kena tidurkan. Tak sedar bahaya tu. Kata dua, sama ada tidur gi terus ataupun kalau Allah Taala berkehendak sedar balik. Tu bahaya tak sedar. Duk atas muka dunia tak sedar kita ni hamba Tuhan. Tak junjung perintah Tuhan. Duk berasa tak ada perlu buat apa amal ibadah. Duk berasa tak perlu mengaji kita. Cukup dengan sekadar baca surat khabar jelah. Cukup dengan apa? Baca telefon jelah. Ngaji tak payahlah. Tu kita. Batu galik dengan telefon. Tua-tua duk belet telefon lagi. Duk baca WhatsApp, kitab tak baca. Quran tak baca. Tu kita.
Tu contoh masing-masing untuk tengok diri masing-masing. Bahawa kita ni tak lama dah, tak ada masa dah nak tinggal dah, nak menghadap Allah Ta'ala. Jadi ilmu ni paling afdal sebab dia bawa kita mengenal siapa Allah. Bagaimana zat Allah Ta'ala. Bila ada zat, mesti ada sifat. Bila ada sifat, mesti ada af'al. Lepas tu, zat kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Sifat tak boleh tengok juga dengan mata kasar. Af'al Allah Ta'ala tak boleh tengok juga dengan mata kasar. Lepas tu, apa benda yang kita boleh tengok di alam ni? Athari rahmatillah, ayat Quran cerita. Kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala, itu boleh kita tengok. Mana kesan dia? Di diri kita, di alam seluruhnya, di segala mungkinat yang ada di sekeliling kita ni lain daripada Allah. Itu semua asar rahmatillah. Asar ni maknanya kesan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Tu tujuan mengaji. Tahu Allah Ta'ala ni wujud. Wujud apa? Wujud zat dia. Allah ni nama. Nama apa? Nama bagi zat. Zat yang wajib ada. Digunakan istilah zat lah pada Allah Ta'ala sebab dia bukan jenis bertubuh macam kita. Kalau sandar di kita manusia, maknanya bertubuh lah kita. Berjisim kita ni. Tapi Allah Ta'ala ni bukan jenis bertubuh. Jadi kita tak gunalah istilah seketul bertubuh Allah Ta'ala, tidak. Jadi diguna istilah Allah ni nama bagi zat. Kita, Ali contohnya. Nama bagi apa? Nama bagi tubuh dia itulah. Kalau ada nama, mesti ada zat. Kalau tak ada zat, mana boleh ada nama? Anak kita tak lahir lagi. Kita dah kata, anak saya nama Zaid. Mana anakmu? Tak tahu dah mana. Tu tak betul. Tu ada masalah di otak dia tu. Maknanya bila sebut ada Allah, maknanya ada zat dia. Tapi nak tengok zat tak boleh sebab dia mukhalafah. Lepas tu ada apa? Bila ada zat, ada sifat lah. Supaya kita ada tubuh, mesti ada sifat. Apa sifat kita? Rajin, malah, apa lagi? Pemarah, penyabar. Semua tu sifat yang ada di kita. Bila ada sifat tu? Bila ada zat lah. Sifat ni, dia qama bi ghairihi. Dia duduk dengan benda lain. Dia duduk di zat. Itu sifat. Kalau tak ada zat, tak ada sifat. Ada putih, bila ada zat benda tu. Di mana duduk putih tu? Di kereta. Cuba kalau tak ada kereta, boleh kita bagi tahu putih? Tak boleh. Nak berhenti dah. Nak berhenti dah banyak kali dah tu. Dia suruh berhenti tu. Jangan nak cakap banyak ustaz. Kita nak balik tidur ni. Gitu. Kita pun letih juga. Masuk pukul 7.30, balik 4.30, 6.30 baru sampai rumah. Lepas tu nak main mengajar. Tu yang nak enjoy sikit tu. Muda-muda dulu tak apa. 7 hari seminggu mengajar. Tapi bila dah masuk tua ni ambil 5 hari je. Lepas tu lagi kurang lagi bagus. Boleh rehat-rehat tuan-tuan. Baik, mana tadi? Isyak dah tu. Hujan ni cepat. Tuan-tuan negeri lain ni. Jam saya baru 33 lebih kurang 2 minit lagi. Mana tadi? Jadi bila ada zat ada sifat. Sifat menempel pada zat. Bila ada sifat dia mesti buat sesuatu. Supaya kita ada kekuatan kan. Kudrat lah ni. Kita namakan kudrat lah juga. Cuma kudrat kita tidak kudrat hakiki. Allah Ta'ala kudrat dia kudrat hakiki. Tak ada bergantung pada apa-apa. Kita ada waktu kita lemah. Bila ada kudrat pada kita, takkan kudrat tu duduk saja. Mu ni ada kudrat tu lampak kerak. Malah. Tidak marah gitu. Duduk bangun tidur je di rumah. Padahal kudrat orang muda. Kan tuan-tuan marah tengok orang duduk minta sedekah di tepi-tepi traffic light tu. Molek lagi muda kudrat elok lagi. Tidak cakap. Dah tu. Sifat dah tu. Kita sandar pada zat dia tu. Tapi duduk minta sedekah melalui tingkap kereta ni disinggah lalu minta RM1. Kalau jual tisu boleh kira lagi. Ni dok minta seminta-mintanya. Itu nak beritahu, bila ada sifat, mesti ada perbuatan. Begitulah Allah Ta'ala. Bila ada perbuatan, nak tengok perbuatan Allah Ta'ala, tak boleh. Tahu-tahu ada alam. Tahu-tahu ada kita. Kalau kita buat kuih, nampak. Kita uli, kita tebak, kalau roti canai, nampak perbuatan kita.
Allah Ta'ala tak nampak. Sebab dia bukan serupa kita. Habis tu nak tengok mana? Tengok daripada kesan perbuatan Allah Ta'ala. Tengok pada makhluk. Indah sungguh ciptaan Allah Ta'ala. Molek dia letak mata duduk situ, kaki duduk sini, otak duduk sini, perut duduk sini. Molek dia susung. Kalau bagi pada manusia susung, tak boleh nak susung gini. Molek darah duk mengalir. Manusia bijak macam mana, tak boleh nak buat darah sintetik. Tak boleh. Sebijak mana pun manusia nak buat darah juga. Tak boleh. Dia kena ambil daripada darah yang ada di manusia dah juga. Tu kesan ni. Tengok, oi hebat ciptaan Allah Ta'ala. Air, H2O. Hidrogen 2, oksigen 1. Tiba-tiba bercantum dua tu jadi air. Padahal, dua unsur tu yang jadi terbakar tu. Oksigen telah menyebabkan terbakarnya. Kita minum tak terbakar. Hidrogen, oksigen juga tu. Kenapa bila jadi air kita minum, molek-molek menyihatkan tubuh badan? Oksigen itulah juga menyebabkan terbakarnya. Api perlu pada oksigen juga. Tengok hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Tu kesan dia. Sebab tu Allah Ta'ala suruh tengok. Afala tubsirun, afala ta'qilun. Banyak dalam Quran. Tengoklah pada diri kamu sendiri. Bila mu tengok dirimu sendiri, mu akan kenal Allah Ta'ala macam mana. Hati ulama tasawuf kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah tu. Kalau mu kenal dirimu, pasti mu kenal dah Allah. Masalahnya kita tak kenal diri kita. Tu yang duduk aku. Tu kalau aku tasawuf. Aku gini. Bila aku Tuhan lah, jadi ambil sifat Tuhan lah tu. Tu yang jadi sombong dengan orang. Sebab apa? Aku berilmu, mu tak berilmu. Aku alim, mu jahil. Tu sandar di aku belakang tu. Bila aku semua nampak diri kita lah, tak nampak dah itu anugerah Allah. Tak ada tawaduk. Tu yang hina bini, hina anak, hina member, hina kawan. Sebab apa? Berasa lebih kita. Kena lalu ikut tasawuf. Pula? Tasawuf tu untuk menyempurnakan. Akidah ngaji dah, ibadat ngaji dah. Lepas tu akidah dah betul dah, nak ibadat pada Allah Ta'ala, nak melaksanakan ibadat. Ngaji fiqh, betul amal ibadat. Nak perelokkan ibadat supaya qabul di sisi Allah. Lalu ikut tasawuf satu lagi. Supaya apa? Sempurna amal ibadat. Tu tiga ilmu tu. Gabung tiga tu. Maka gugurlah tuntutan fardu ain atas diri kita. Baik. Mana tadi? Lepas tu kita orang lewat dah, baru mula nak ngaji. Kena laju-laju sikit. Rajin-rajin sikit. Barulah apa? Sempat habis ilmu ni. Baik. Tiba-tiba diilhamkan oleh Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik, yang tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Kerana apa? Tengok husnuzan dia. Dengan rakan-rakan. Kerana mereka itu, kawan-kawan tu sangka baik dengan aku. Tengok dia husnuzan. Kawan-kawan husnuzan dengan dia. Husnuzan mu ni seorang yang berilmu, seorang yang alim, mampu tinggalkan sebuah risalah yang ringkas untuk jadi panduan pada ummah. Tu husnuzan sahabat-sahabat dia. Dia pun melihat apa yang disuruh oleh kawan-kawan dia tu adalah bukan mempersenda. Dia kan ada juga kan member-member kita. Dalam puji ada hina. Tu member-member kita tu. Mu ni pandai, padahal bodoh. Tu bahasa. Dalam puji tu ada hina. Tu member-member kita. Mu ni bijak, padahal tak bijak. Nak beritahu tak bijak, takut terasa, kata bijak. Ini dia husnudzan, teman-teman dia pun husnudzan. Maknanya dia tengok apa yang sahabat dia suruh tu betul-betul jujur. Nak mengambil manfaat daripada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia sedikit ilmu tu. Maka aku pun terimalah tuntutan itu. Walaupun dia kata aku bukan daripada ahlinya. Tu tawaduk dia. Tawaduk mu'allif, tawaduk babuzi. Dia kata aku pun bukan ahli sebenarnya nak menulis dalam ilmu ni.
Tapi dia beritahu dia ambil daripada mana? Satu, dia sandar pada Allah. Tengok orang kenal Tuhan gitu, sandar pada Allah. Aku tulis dengan taufik Allah. Lepas tu baru dia letak makhluk. Aku ambil daripada guru-guru yang musyrik. Depan nanti dia cerita. Lepas tu aku pun tulis lah. Gitu. Akan datang insyaAllah. Bulan 6 pula kita temu. Gitu. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.